Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan juga kurniaan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menghirup udara yang segar, kita masih lagi dapat makan dan minum, kita masih lagi dapat berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan tujuan memenuhi, mentaati segala perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah yang hidup di dunia ini untuk tempoh yang sementara dan di dalam perjalanan menuju ke alam yang seterusnya, alam barzakh. Dan setiap kita mendapat masa masing-masing telah diberikan rezeki yang pasti kita sedang habiskan. Semakin hari semakin kita menghabiskan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, telah kadarkan kepada kita, dan seseorang manusia itu hanya akan mendapat sebanyak mana rezeki yang Allah SWT telah tetapkan baginya. Maka beruntunglah mereka yang berusaha bersungguh-sungguh, yang segala titik peluh, segala susah payah keringatnya, semuanya dikira sebagai kebaikan, pahala yang akan membawanya menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Orang yang mana amal solehnya, melakukan amalan yang soleh, dan orang yang hidup di atas dunia ini melakukan kerja-kerja sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia biasa yang makan, minum, tidur dan juga mencari keperluan hidup, namun semuanya dikira sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rakaman pada kali ini kita akan sama-sama mengambil i'tibar, kita mengambil faedah, kita istifadah daripada hadis yang terkandung daripada kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya saya akan bacakan di dalam kuliah di Surau Asy-Syakirin, Taman Lagenda Suria. Dan insya-Allah kita akan sama-sama mendengar dan juga mengambil faedah daripada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Muslimun, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Terjemahan hadis diriwayatkan daripada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Sabdanya, baginda bersabda, sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amalan yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu daripada pahala-pahala mereka. Dan sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, adalah ia menanggungnya dosa
sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu daripada dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi rahimahumullahu taala. Hadis yang ke-31 ini menerangkan kelebihan orang yang mengajak mengerjakan amal yang baik dan sebaliknya, iaitu keburukan ataupun kesusahan orang yang mengajak kepada keburukan. Huraiannya, sesuatu amal kebajikan atau sesuatu perkara yang menyesatkan banyak juga dilakukan orang dengan sebab ajakan ataupun pimpinan ataupun arahan orang lain. Demikian pula orang yang mengajak itu banyak juga dapat menarik orang-orang melakukan perkara yang disebarkannya itu, sama ada baik atau buruk. Oleh itu, sesiapa yang mengajak melakukan sesuatu perkara, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap perkara itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini dalam hadis yang ke-31 ini kita dapat mengambil pelajaran bahawa apa sahaja yang berkait dengan kebaikan, maka apabila kita sebarkan, apabila kita umumkan, apabila kita luaskan, maka kebaikan, pahala dan juga manfaat daripada sesuatu amalan yang soleh, daripada sesuatu amalan yang baik, dia tidak akan berhenti di situ sahaja. Ia akan menjadi pahala, ia akan menjadi amalan yang berterusan. Kerana apabila benda baik disebarkan, maka ia tidak akan berhenti, sama ada pahalanya tidak berhenti ataupun berkat daripada amalan itu pun tidak akan berhenti. Dan kita lihat contoh orang yang mengajak kepada kebaikan, seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ialah orang lelaki yang mula-mula sekali memeluk Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerima dakwah Rasulullah. Kemudian daripada beliau telah ajak sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat besar yang lain, dan mereka juga telah mengajak mendakwahkan manusia, sahabat-sahabat masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal soleh dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini, yang pengikut yang terbaik, yang mereka juga telah mendakwahkan, telah mengajak manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pahala yang masuk dalam buku catatan amalannya tidak akan putus, tidak akan berhenti, kerana beliaulah yang mula di kalangan umat ini, yang mula mendakwahkan manusia kepada kebaikan, kepada iman. Maka ia, walaupun Sayyidina Abu Bakar telah meninggal dunia, telah lama berada di alam barzakh, namun begitu pahala yang masuk tak putus-putus. Bukan setakat pahala yang dilakukan, amal yang baik yang dilakukan oleh sahabat, namun yang selepas mereka, sehinggalah hari kiamat, pahala buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar tidak akan tertutup. Ada juga beberapa hadis yang kita dapat ambil pelajaran, yang termasuk di dalam yang berkaitan dengan hadis yang kita bacakan ini, iaitu ganjaran mengajak kepada kebaikan ataupun dosa
keburukan, mengajak kepada keburukan, ia akan berkekalan. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahawa man dalla ala khair kafa'ilih, siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Ada satu orang, dia telah dakwahkan satu orang yang baik, dia telah dakwahkan orang lain kepada kebaikan. Dia telah ajak, contohnya mengajak kepada sembahyang, kepada menunaikan sembahyang berjemaah. Mula-mula dia, orang yang berdakwah ni, dia akan jumpa dulu orang yang mungkin tak sembahyang. Jadi bila dia jumpa dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, dia telah terangkan kita ni sebagai hamba yang Allah Ta'ala berikan pelbagai nikmat yang telah dikurniakan kesihatan tubuh badan, maka kewajipan seorang hamba untuk solat, dan dia telah tarik orang itu supaya sembahyang. Bukan setakat melihat orang tidak sembahyang, mengatakan dia orang yang tak sembahyang, orang yang berdosa, yang jauh daripada rahmat Allah. Tapi yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah ada ciri-ciri orang yang berdakwah sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila seorang tu mengajak orang kepada solat, maka dengan usahanya, dengan dakwahnya, orang itu pun mula bersolat. Dia mulalah sembahyang 5 waktu yang fardu. Kemudian beristiqamah, berterusan. Sehingga contohnya dengan sebab ajakan yang mula-mula tadi, orang yang diajak itu, si fulan yang kedua ini, telah menjaga solatnya 5 waktu sehinggalah akhir hayatnya. Katakan daripada tempoh itu dia telah sembahyang selama 20 tahun. Orang yang mengajak kepada sembahyang tadi mungkin dia meninggal dunia lebih awal, ataupun dia sama saja, sembahyangnya sama. Namun begitu dalam buku catatan amalan, hakikatnya dia mendapat pahala sekali ganda sembahyang. Contohnya 20 tahun sembahyang, dia mungkin 10 tahun saja lepas tu sembahyang. Namun begitu orang yang diajak, yang telah didakwahkan untuk sembahyang itu, sembahyang 20 tahun, lebih 10 tahun daripada dia. Yang lebih 10 tahun itu, yang 20 tahun itu semuanya masuk juga dalam buku catatan amalan orang yang mengajak kepada kebaikan. Tak kurang pun daripada buku catatan orang yang sembahyang itu, yang diajak sembahyang, orang yang beramal itu. Dalam hadis tentang orang yang menjamu orang berbuka puasa pun ada disebutkan, siapa yang menjamu, memberi makan untuk orang berbuka walaupun dengan separuh biji tamar, maka dia akan dapat pahala penuh puasa orang yang dijamu itu tanpa mengurangkan pahala dia. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya dalam melakukan kebaikan. Jadi tak kurang pun orang yang didakwah itu. Inilah yang dipanggil, inilah sebenarnya saham, ataupun inilah sebenarnya pelaburan yang menguntungkan. Apakah lagi pelaburan yang lebih menguntungkan daripada pelaburan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, pelaburan untuk agama. Jadi begitu jugalah, na'udzubillah, kalau seseorang yang mengajak, memanggil, ataupun yang menunjukkan jalan keburukan kepada seseorang, walaupun keburukan itu dia mungkin dia buat setakat yang dia buat saja, kemudian dia berhenti, contohnya dia tak buat lagi, ataupun dia buat sikit. Orang yang diajak buat keburukan itu, orang yang dengan sebab dia menunjukkan contoh yang buruk, di sini ada disebutkan mungkin dengan sebab ajakan atau pimpinan, ataupun dengan arahan. Memang kita lihat pengaruh manusia ini
orang yang ada pengaruh ataupun orang yang memang ada talent memimpin, ada pengaruh untuk mengajak manusia, maka orang yang begini jika ada iman kepada Allah SWT, ataupun kalau anak-anak ataupun orang-orang muda, jika pelajarannya, tarbiyahnya ke arah kebaikan, maka orang yang ada sifat kepimpinan ni dia akan memimpin manusia kepada kebaikan. Dan itu satu perkara yang sangat hebat dan sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mungkin dia buat amalan sikit, tapi orang yang diajak itu, orang yang dipimpin itu lebih buat banyak amalan daripada dia, maka semua akan masuk dalam buku akaun, buku catatan amalan orang yang mengajak kepada kebaikan. Ataupun kadang yang sebab arahan. Sebab itulah orang yang diamanahkan kuasa, maka apabila digunakan untuk kebaikan, walaupun dengan dia suruh, dengan dia arah, kemudian orang ikut arahan baik itu, ikut arahan untuk buat baik. Arahan, contohnya arahan saya arahkan supaya semua sembahyang. Maka dengan sebab mungkin waktu permulaan yang diarahkan tu pekerja contohnya, ataupun anak buah, mungkin mula-mula dengan sebab arahan bos, arahan ketua kena sembahyang berjemaah. Memang ada yang saya pernah dengar, ada syarikat ataupun orang yang buka tempat belajar, walaupun belajar tu belajar berniaga, tapi dia buatkan peraturan bahawa kalau pagi kena bangun subuh dan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah lah. Jadi mungkin pada awalnya untuk sekadar disiplin, tapi insya-Allah dengan niat yang betul, dengan keberkatan dakwah ini, maka masa akan datang insya-Allah anak-anak muda, anak-anak buah akan meneruskan sembahyang berjemaah, dan semua pahala tu bos yang dapat. Ada juga di kalangan bos syarikat, bos kilang, yang mana pekerja-pekerja dia telah buatkan, bukan setakat dia suruh untuk buat amal kebaikan, contohnya untuk buat amalan-amalan baik, bersedekah, buat usaha-usaha, kerja-kerja amal, tapi dia sendiri yang telah buatkan kemudahan dan telah buatkan program dan telah letakkan masa, yang telah berikan masa untuk pekerja-pekerja ini terlibat dalam perkara-perkara kebaikan. Ada tu sampai diberikan cuti untuk pergi mana? Pergi belajar untuk usaha agama lah, bagi cuti untuk belajar usaha memperbaiki diri beberapa hari. Ataupun memang di syarikat ataupun di kilang tempat bekerja dibuatkan satu program, ada masa untuk mendengar kuliah, ada masa untuk belajar fardu ain dan sebagainya. Maka ini semua ialah satu jalan menggunakan kelebihan yang ada untuk memimpin, mengajak orang melakukan kebaikan. Oleh itu, sesiapa yang dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahawa setiap orang yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal soleh, sama ada amal itu kecil atau besar, maka ia diberi pahala sebanyak pahala yang didapati oleh orang yang menurut ajakannya, kerana dialah yang berusaha menyebabkan amal yang baik itu tersebar, dikerjakan orang. Dan memang membawa orang kepada kebaikan ini sangat besar di sisi Allah SWT. Da'a membawa manusia kepada kebaikan. Selain daripada mendapat pahala daripada amalan mad'u, orang yang didakwahkan, orang yang diajak, selain daripada itu pastilah ia membawa kepada redha Allah SWT, kesukaan Allah SWT. Ada satu hadis yang menyebut sesungguhnya jika jika dengan sebab kamu seseorang diberi hidayah, petunjuk, maka
ianya lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Unta merah ni kalau untuk orang Arab, lagi di zaman dahulu, satu harta yang bernilai lah, harta yang bernilai. Jadi untuk orang Arab ini, unta merah ialah unta yang baik, yang harganya sangat tinggi nilainya di sisi orang Arab, macam kereta-kereta mewah lah kot, lebih kurang. Namun begitu, seseorang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dengan sebab kamu, maka itu adalah lebih baik daripada harta yang bernilai di dunia ini. Sebaliknya, sesiapa yang mengajak ke jalan melakukan satu amalan yang sesat, maka ia akan menanggung dosa sebanyak dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang menurut ajakannya, kerana dialah yang berusaha menyebabkan perkara yang menyesatkan itu tersebar, dilakukan orang. Jadi begitulah sebaliknya, jika seseorang menggunakan kelebihan yang dia ada, sama ada orang-orang di bawahnya ataupun orang-orang yang mengikut cakapnya, mengikut keburukan ataupun kemungkaran yang dibuat, maka samalah juga. Bukan dia bukan cuma menanggung dosanya sendiri saja, tapi semua dosa-dosa orang yang buat jahat, yang mereka buat itu dengan sebab ajakan dia ataupun pimpinan dia, dia tunjukkan, kemudian diikuti pula, maka bertambahlah saham ataupun dosa-dosa yang ditanggung bukan tanggung dosa sendiri, tapi dosa-dosa orang lain juga. Begitulah mungkin kita untuk di zaman kita ini yang serba moden ini, yang mana teknologi ataupun maklumat boleh didapati di hujung jari, maka di dalam kita menggunakan teknologi media sosial ini juga, kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi sebab mengajak orang kepada keburukan. Contohnya, kita yang mula sekali postkan benda-benda yang menyebabkan orang akan terlibat di dalam fitnah, akan terlibat mencaci orang lain ataupun perkara-perkara yang akan membawa kepada melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, untuk orang yang menggunakan media sosial ini, gunakanlah pengaruh yang ada, followers yang ada, untuk mengajak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada amal soleh, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada bersatu hati di kalangan masyarakat. Dan juga ada orang yang menggunakan kelebihan yang ada dari segi pengikut ini, digunakan, dianjurkan program-program yang menyebabkan orang semua boleh terlibat dengan perkara-perkara yang baik. Kalau kita sekarang ni mungkin ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah dibuat secara langsung, dibuat secara live, kemudian diisi dengan selawat, diisi dengan baca Al-Quran, diisi dengan membaca kalau selain daripada Al-Quran, selain daripada selawat, selain daripada hadis, diisi dengan mungkin qasidah ataupun nasyid, yang mana ianya membawa kepada kebaikan, kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang memulakan sesuatu perkara yang baik ini, maka dia akan menjadi satu contoh, dan juga apabila orang lain ikut, maka orang yang mengikut itu akan meneruskan kebaikan dia. Itulah sebenarnya yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka
mendakwahkan Islam, mereka mendakwahkan agama ini keluar daripada Mekah, keluar daripada Mekah Madinah, bertebaran ke seluruh alam. Dan dengan sebab pengorbanan mereka, agama ini sampai kepada manusia, diamalkan sehinggalah sekarang, sehinggalah hari kiamat. Dan semua amalan-amalan ini akan masuk dalam buku catatan amalan mereka sampai ke akaun mereka. Oleh itu, hendaklah kita ambil pelajaran yang iktibar daripada hadis ini. InsyaAllah kita gunakan segala kemampuan kita, segala kurnia Allah Ta'ala kepada kita, kemampuan kita. Kalau yang boleh mengajak dalam jumlah yang kecil, boleh ajak manusia kepada kebaikan dalam jumlah yang kecil, mungkin di kalangan keluarga, di kalangan kawan-kawan, maka mulakanlah. Walaupun tunjukkan satu perkara yang simple saja. Mungkin mengajak kepada, bermula dengan ajak kepada sembahyang, ajak kepada membaca Al-Quran, ajak kepada bersedekah, ataupun tunjuk kepada bersedekah. Dan kita lihat, alhamdulillah, ada orang yang mula melakukan perkara-perkara yang fardu ain, fardu kifayah di dalam agama ini. Contoh seperti ada pihak-pihak yang alhamdulillah mereka gunakan kelebihan yang mereka ada di dalam muamalat, di dalam perniagaan, lalu mereka buatkan platform-platform yang baru supaya manusia, umat Islam dapat berubah daripada muamalat ataupun cara yang bertentang dengan agama kepada muamalat Islam, daripada terlibat dengan riba kepada keluar daripada kongkongan, keluar daripada lembah riba, daripada perniagaan-perniagaan yang kurang manfaatnya kepada perniagaan yang banyak manfaat kepada umat Islam, kepada ekonomi umat Islam. Itu mungkin baru tahap peringkat permulaan, namun itulah yang insya-Allah satu usaha yang membawa kepada kebaikan secara umum kepada umat Islam. Dan bukan setakat dapat untung di dunia saja, namun begitu untungnya akan bersambung, akan bawa ke akhirat. Kalau yang dah meninggal dunia, saham buku catatan amalan dia akan masuk, akan sentiasa ada transfer bank in pahala, transfer pahala daripada orang yang masih hidup di dunia. Walaupun amalan orang yang dah meninggal dunia telah terputus amalan sendiri, namun begitu amalan seperti sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, antaranya sebarkan ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh yang mendoakan ibu bapanya. Begitu juga amalan yang dilakukan oleh mad'u, oleh orang yang diajak kepada kebaikan, amalan-amalan yang dilakukan, contohnya orang yang jauh daripada agama, kemudian diajak supaya suka pada agama, suka pada akhirat, suka pada Islam, maka amalan-amalan dia selepas itu akan masuk ke dalam akaun orang yang ajak dia dahulu, walaupun orang tu dah meninggal dunia, dan tidak akan kurang pun daripada amalan, pahala amalan yang dilakukan. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada hadis ini yang merangkumi, yang di mana amalan untuk mengamalkan hadis ini semua kita terlibat. Bukan tak semestinya orang yang banyak, ada orang bawahan, orang bawahan, ramai anak buah, ramai pekerja saja, tetapi semua orang diberikan peluang, semua orang terlibat, semua orang dikurniakan peluang untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mengelakkan diri daripada mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan. Di mana na'udzubillah, kalau di zaman kita ini pahala boleh berterusan, dosa pun boleh berterusan.
walaupun dah meninggal dunia, na'udzubillah, tidak berbaloi, dah meninggal dunia, dosa masuk lagi dalam akaun tangan, dah tak guna, tak, kaki pun telah tidak digunakan, namun saham-saham masuk daripada dunia. Itu adalah perkara yang tidak berbaloi dan juga tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Semoga kita semua dapat ambil faedah daripada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.